Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa qa'idid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, wa man a'rada an zikri, dan siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni tazkirahku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapat kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta mata dia. Dalam surah Taha ayat 124. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kita di dalam ruangan tazkirah bersama Kelab Pidato Perdana. Saya Muhammad Hanif bin Hashim dari Kelab Pidato Perdana Seremban. Tazkirah kita hari ini insya-Allah bertajuk Keampunan Allah Infinity. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pembunuh, kira dia ni gangster lah, gangster mafia lah, dah membunuh sebanyak 99 orang. Kira otai betul. Jadi entah bagaimana timbul dalam hati dia, dia nak bertaubat. Allah campakkan dalam hati dia rasa nak bertaubat, nak kembali ke pangkal jalan. Jadi dia pun pergilah mencari seorang agamawan, kira rahib zaman tersebut, dan tanya pada rahib tersebut, adakah terbuka pintu taubat buatku? Aku dah bunuh 99 orang ni. Rahib ni tanpa syak wasangka, tanpa segan silu, sangat kira kata confident, sangat yakin untuk menjawab, tidak, engkau dah bunuh 99 orang. Bunuh seorang pun dah satu dosa yang sangat besar. 99 orang maha besar dosa dia. Jadi dia kata Allah tak akan ampunkan. Zas, mati rahib tu. Jadi yang ke-100 orang. Rahib tu kena bunuh dengan mafia gangster ni, jadi yang ke-100 pembunuhan tersebut. Jadi dipendekkan cerita, kemudian harinya lagi pula, agaknya timbul lagi perasaan dalam hati mafia dan gangster ni nak cari lagi orang yang berilmu untuk menasihatkan dia, nak tanya ni tentang pintu taubat Allah Subhanahu Taala. Jadi dia mencari, jumpalah dia dengan seorang yang berilmu di dalam bandar tu. Dia pun tanya pada orang yang berilmu tu soalan yang sama, adakah terbuka pintu taubat buatku? Jadi orang yang berilmu ni, ini orang yang berilmu, dia jawab, kenapa? Adakah apa yang menghalang antara engkau dan taubat? Ya, pintu taubat sentiasa terbuka. Jadi dipendekkan cerita, orang yang berilmu ni pun bagilah jalan kepada mafia something gangster ni yang buat pidana yang sangat kejam ni, dah 100 orang dia bunuh ni, supaya pergi ke satu bandar yang lain. Bandar yang mana orang dia semua adalah orang-orang yang beriman dan duduk di dalam amal kebaikan. Jadi berangkatlah mafia gangster ni, pembunuh ni, ke bandar yang tersebut nak dijadikan cerita. Di pertengahan jalan, gangster tu mati. Tak tahu, mungkin kena serangan jantung. Malaikat maut dah cabut nyawa dia. Bila dah tercabut nyawa, roh daripada jasad dia, mati, turunlah 2 malaikat, malaikat azab, nak tarik dia supaya boleh dicampakkan untuk diazab. Akan tetapi turun juga malaikat rahmah nak ambil dia, kerana dia telah berjalan, berusaha ke arah kebaikan, nak bagi kepada dia ganjaran keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah bergaduh pula 2 malaikat ni. Bergaduh 2 malaikat ni, datang malaikat ketiga jadi pengadil. Datang malaikat ketiga jadi pengadil. Malaikat tu kata apa? Ukur jarak antara bandar asal dia ke tempat dia ditemui mati, dan daripada tempat ditemui mati tu ke bandar yang ingin dituju ke arah kebaikan tu, mana yang lebih jauh? Dan ternyata daripada jarak tempat dia mati ke bandar dia ingin tuju,
bandar yang penuh dengan kebaikan tersebut, di mana bandar yang dia ingin untuk bertaubat di sana lebih dekat daripada jarak daripada bandar asal dia, maka dia diambil oleh malaikat rahmah, maka diampunkan dosa dia, dikembalikan fitrah kepada dia. Ini cerita yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam dalam kitab hadis beliau. Cerita yang kedua, cerita yang biasa kita dengar tentang pelacur dan anjing. Biasa kita dengar kan, cerita pelacur dan anjing. Seorang pelacur, dia memberi minuman kepada anjing yang sedang kehausan, dahaga sangat. Dia bagi minuman dan diceritakan pelacur tersebut diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kebaikan dia kepada anjing tersebut. Cerita ini ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Jadi kita lihat daripada dua cerita ini, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala ni maha besar. Kita kalau melihat kepada logik akal manusia, kalau kita mencuri di bank 5 juta, kemudian kena tangkap, relax je, kita pergi kepada polis ataupun mahkamah, saya pulangkan balik 5 juta supaya saya tak dihukum. Tak, tetap kita dikenakan hukuman di dunia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala angkat segala dosa kita. Allah tak hukum, Allah ampun. Punya besar maghfirah, rahmat, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada insan. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW, sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sabaqat rahmati ghadabi, kasih sayangku, kata Allah, mendahului kemurkaanku. Kalau kemurkaan Allah ni besar ni, kasih sayang Allah tu sangat besar yang tidak boleh kita bayangkan. Sangat besar, mengatasi kemurkaan dia. Jadi inilah yang kita semua umat Islam pada bulan Ramadan yang mulia ini, untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surah Mukmin ayat 60, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, mintalah kepadaku, pohonlah kepadaku, maka akan aku perkenankan. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita semua, mengangkat bala yang menimpa kita pada hari ini. Kita dikejutkan dengan penularan coronavirus COVID-19 yang telah lama kita berada dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ni. Maka banyak musibah, banyak susah, duka, lara yang dihadapi oleh semua orang. Bukan kata tuan-tuan, saya pun terasa yang amat sangat. Akan tetapi inilah kesempatan yang Allah bagi untuk kita muhasabah. Maka mohonlah keampunan kepada Allah supaya Allah ampunkan kita dan angkat bala yang menimpa umat di Malaysia khususnya dan dunia umumnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni keampunan dia maha besar. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ibna adama innaka law ataitani. Allah kata, wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku bi qurabil ardi khataya, dengan dosa-dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, lalu engkau menghadapku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan anugerahkan keampunan buatmu sepenuh bumi. Nampak betapa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala maha besar, kerana kita hari ini telah sampai ke akhir zaman. Nabi SAW mengingatkan, yushiku ayati 'alan nasi zamanun, akan sampai kepada manusia suatu zaman, la islamu illa la yabqa minal islami illa ismu, tidak tinggal daripada nama Islam tu kecuali nama dia aja. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmu, dan tidak tinggal daripada Al-Quran itu melainkan rasam, mushaf dia saja. Wa masajiduhum amirah, masjid dia besar-besar, tersegam indah. Wa hiya kharabun minal huda, tetapi dia jauh daripada hidayah, kosong daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama'uhum syarru, ulama mereka jahat. Tahta ma'idimi sama, berada di bawah naungan langit.
min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'un. Daripada mereka lah keluar fitnah dan kepada mereka lah kembali. Guru kami mengingatkan bahawa akhir zaman ini ramai ulama usul, maka kita ulama yang jahat, ulama yang mencari kesenangan dunia dengan menjual agama, maka kita carilah ulama akhirah, ulama yang membawa kita kenal Allah, beriman dan beramal ke arah kebaikan, berkasih sayang sesama manusia. Saya rasa cukup sekadar itu tazkirah saya pada malam ini. Keampunan Allah itu maha besar, maha agung, infinity. Maka kita angkat tangan doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya akhiri tazkirah pada malam ini dengan serangkap pantun. Pahala 1000 bulan mana nak dapat, sedangkan hidup sekejap saja. Infak dan zakat mendapat berkat, kaya di dunia, kaya di syurga. Kehadiranmu sentiasa dinantikan bagai pungguk rindukan bulan. Bulan penuh keberkatan ya Ramadan. Lailatul Qadar menjadi idaman. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.